Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah qala musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain amin. Muka surat 188. Dari surah Al-Isra terdiri dari 9 ayat. 9 ayat berkenaan dengan mengenal Allah ataupun diistilahkan oleh Imam Al-Ghazali dengan ayat-ayat jawahir, ayat-ayat permata. Wa ja'alna al-laila wan-nahara ayataini famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adada as-sinina wal hisaba wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Dan kami jadikan, kami yakni Allah, kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, yakni tanda kebesaran Allah ataupun tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Lalu kami hapuskan tanda malam, kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhan. Kata ulama tafsir, kami hapuskan tanda malam, yakni cahaya malam, untuk kamu berehat, untuk kamu berehat, dan kami gantikan dengan tanda siang, iaitu terang benderang, untuk kamu mencari rezeki. Dan kami jadikan agar kau mencari kurnia dari Tuhanmu, yakni rezeki, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Lita'lamu wa lita'lamu adada as-sinina wal hisab. Jadi selain daripada peredaran malam dan siang, matahari dan juga bulan itu, selain daripada untuk kehidupan manusia di atas muka dunia ini, adanya malam, adanya siang, kata Allah, iaitu juga untuk kamu menghitung adada as-sinin, tahun, bilangan tahun, wal hisab, dan juga waktu. Dan segala sesuatu kami terangkan dengan jelas. Dan wa kulla syai'in fassalnahu tafsil. Segala sesuatu kami terangkan dengan jelas, kami tafsirkan, kami perincikan. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya, sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana, ini perumpamaan seolah-olah macam kalung yang dikalungkan pada leher manusia. Kata ulama tafsir di antara Imam Mujahid, kata dia, ma min mauludin illa wa fi unuqihi waraqatun maktubun fihi syaqiyyun aw sa'id. Tidak ada anak yang lahir melainkan di tengkuknya terdapat kertas yang tersurat, yang tertulis padanya apakah dia orang yang celaka atau bahagia. Maksud syaqiyun itu ahli neraka, yang bakal binasa dalam neraka, ataupun sa'idun, ataupun akan bahagia, yakni ahli syurga. Bila ditanya kepada Nabi tentang sekalian, ya Rasulullah,
wa kaifa amal, habis amalan tu macam mana? Lalu Nabi SAW kata, beramallah kamu, kullun muyassar lima khuliqa lahu. Kerana setiap orang itu dimudahkan untuk mencapai apa tujuan dia dijadikan. Jadi sebab itu tuan-tuan muslimin, Kalimah Al-Ghazali pula dia menyebutkan di antara tauhid dan juga syarak. Tauhid dalam hati kita tetap diajar oleh Allah bahwasanya segala-gala yang berlaku di alam ini semuanya tidak sunyi daripada ketentuan Allah. Itu dipanggil sebahagian daripada tauhid kita. La ilaha illallah, bukan saja kita mengesahkan Allah dari segi perbuatan kita, iaitu kita menyembah Allah, tidak menyembah Tuhan yang lain. Tapi tauhid juga, iaitu kita mengiktikadkan segala-gala yang berlaku di alam ini semuanya tertakluk dengan ketetapan dan kehendak Allah. Sama ada iman ke kufur ke, hidayah ke kesatan. Tapi pada yang sama, syarak menyebutkan bahawa manusia ini diberi kebebasan ataupun diberi ikhtiar, memiliki ikhtiar untuk memilih. Jadi dua-dua itu kena terima. Ada satu yang rahsia dan ada yang satu tidak rahsia. Yang tidak rahsia ni iaitulah semua manusia ini apabila dia berakal saja, makna dia boleh memilih. Cumanya untuk menselarikan di antara kedua ini, sebagian ulama menegaskan atau menyatakan kepada kita bahawa walaupun manusia ini boleh memilih, tetapi pilihannya itu yang pertama sekali sudah berada dalam ilmu Allah. Sudah berada dalam ilmu Allah. Yang keduanya, pilihan-pilihan dia itu tertakluk bukan juga memang tertakluk dengan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana itu orang yang tidak bertawakal kepada Allah pun salah. Iaitu seperti mana ataupun orang-orang yang menganggap bahawasanya manusia bebas sepenuhnya pun salah, iaitu Mu'tazilah, yang dia menganggap bahawasanya manusia ini bebas sepenuhnya, Allah tidak kacau lagi. Dan orang yang menganggap bahawasanya manusia ini terbelenggu sepenuhnya, seperti mana Jabariyah, pun salah juga. Jadi yang tak salahnya adalah orang yang memegang kedua-dua sekali. Segala yang berlaku di alam ini tidak sunyi, tidak bebas daripada ketetapan Allah. Tapi Allah juga menetapkan bahwasanya makhluk yang namanya manusia ini diberi ruang untuk memilih. Dia juga yang tetapkan bahwasanya makhluk yang namanya insan ini diberi ruang untuk memilih, dan dia kena bertanggungjawab pilihan dia. Dia kena bertanggungjawab pilihan dia. Tapi makhluk-makhluk yang tidak diberi ruang memilih, seperti binatang-binatang dan sebagainya, maka tidak akan dihisab, tidak akan ditanya di akhirat nanti. Wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsa rasula. Tidak kami menyiksa, tidaklah kami menyiksa, kata Allah, melainkan setelah kami memutuskan Rasul. Dan segala sesuatu dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpai terbuka. Mana yang akan didapatinya terbuka di hadapan dia, mansyuran. Itu kitab suratan amal dia. Bacalah kitabnya. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu itu sebagai penghisap terhadapmu. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahawasanya manusia ada pilihan. Sebab Allah Ta'ala menyandarkan kepada manusia. Barang siapa yang berbuat sesuai, barang siapa, kata Allah, yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, mana apa yang dia pilih, sama ada keyakinan ataupun perbuatan, dia lakukan sesuai dengan petunjuk Allah sebagaimana yang terdapat dalam Quran ataupun hadis,
maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Jadi sebab itu manusia ini dia tidak boleh memilih kesesatan. Pilihan dia itu kembali kepada diri dia sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Kalau tuan-tuan tulis tidak akan mikul dosa orang lain. Itu asalnya lebih tepatlah. Tidak akan memikul dosa orang lain. Dan kami, kata Allah, tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Walaupun akal ada. Tapi orang yang dikurniakan dengan akal, dia hanya memenuhi sebahagian daripada mukallaf. Kerana mukallaf ada 4. Ada 4 syarat mukallaf. Yang pertama sekali berakal. Yang berakal. Jadi kalau orang gila, walaupun umur dah 20, 30, dia tidak mukallaf. Sebab dia tidak ada alat untuk menilai. Yang kedua, baligh sampai umur. Jadi kalau nak kira berakal ni tamyiz. Tamyiz tu memayyiz. Anak-anak yang memayyiz itu sudah boleh berfikir, boleh bezakan. Tapi syariat menganggap belum matang. Pilihan dia, walaupun dia boleh memilih, tapi dia belum memiliki kematangan. Maka disyaratkan juga baligh. Yang ketiga, salamatul hawas. Selamat indra dia panggil, deria. Deria dia tidak rosak. Iaitu merujuk pada 2 alat yang menjadi penghubung dengan dunia luar. Untuk dia mendengar Rasul. Ataupun orang yang dipanggil apa? Bila Rasul sudah tidak ada sekarang ini, maka ulama-ulama lah pendakwah untuk menyampaikan kepada dia. Dia ada alat untuk menerima, iaitu mata ataupun telinga. Salah satu. Kalau dua-dua lagi lah. Macam kita ni ada dua-dua, mana sangat-sangat mukallaf. Tapi kalau dia hanya ada salah satu saja, boleh mendengar atau boleh melihat, itu sudah dikira mukallaf. Sebab dia boleh menerima maklumat daripada telinga ataupun melalui mata. Dan yang keempat, syarat mukallaf yang keempat, iaitu bulugh dakwah, sampai dakwah. Sampai dakwah. Jadi sebab itu umat Nabi Muhammad SAW ini kewajipan yang besar di antaranya adalah menyampaikan. Dan Nabi SAW pesan, balighu anni walau ayah, sampaikanlah apa yang kamu terima daripada aku walaupun satu ayat. Pada sebab itu para sahabat radhiyallahu anhum, hampir semua mereka menjadi pendakwah. Tidak ada yang masuk Islam balik kampung senyap. Dalam sirah, dia masuk Islam depan Nabi, dia balik kampung, dia akan sampaikan kepada orang kampung dia. Sebab itu bila dia datang pula bertemu dengan Nabi, dia tak datang seorang lagi. Dia akan datang 5-6 orang. Kemudian datang pula tahun yang berikutnya, dia datang sekampung. Kemudian dia akan minta Rasulullah mengutuskan, kalau tak sekampung pun ramailah. Kemudian dia akan minta, ataupun Nabi sendiri akan mengutuskan orang untuk mengajar di kampung tersebut. Jadi sebab itu, sebagaimana kita pernah sebut sebelum ini tentang sekalian, generasi baru anak-anak kita ini, dia tak boleh lagi belajar akidah macam mana kita. Kita belajar akidah untuk sebagai dipanggil apa, protect ataupun sebagai orang kata apa, nak jaga diri saja. Kukuklah ada orang Kristian ke orang mana main nak pujuk kita, kita boleh tangkis akidah kita. Untuk generasi yang akan datang ini, kita perlu tambah dalam silibus itu untuk menjadi pendakwah. Yang maknanya dia mesti menyampaikan. Dan simple. Kalau kita perhatikan zaman Nabi ini simple. Dia tidak orang kata apa. Dan sebab itu kita perhati Rasulullah dia tak ada sekolah pun. Dia tidak ada sekolah.
Rasulullah sampaikan dengan bentuk yang ringkas, Quran, hadis dan sebagainya, tapi para sahabat ini dia dan sebagian menyatakan bahawa adalah aura Rasulullah itu sendiri. Dipanggilnya, maknanya dipanggil kehebatan peribadi Rasulullah itu sendiri. Karena bila orang mendengar hadis, dengar ayat Quran tu, dia akan maknanya yakin, sayang. Dia kata maknanya dia perlu untuk menyampaikan kepada orang lain. Ini merupakan sesuatu yang sangat berharga yang dia terima daripada seorang yang sangat bernilai yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tak sampaikan itu sangat-sangat rugi, terutama daripada keluarga. Tapi kita ini mungkin dengan sebab kita ni dah orang kata apa, terima Islam itu warisan, maka kita tak begitu nampak sangat nilai itu. Kerana kita mudah dapatlah, macam orang mudah dapat harta, dia kira joli habis lah. Tapi kalau orang yang dia dapat harta tu dengan susah payah, jadi dia akan sayang pada harta tersebut. Jadi ala kulli hal, tuan-tuan sekalian, manusia ini dia tidak akan yakin sesuatu melainkan kalau dia tahu sesuatu. Kerana manusia ini dia bertindak berdasarkan kepada keyakinan hati. Sebab itu yang kita sebut tadi ni, kena tambah silibus dalam anak-anak kita ini untuk menjadi penyampai ataupun pendakwah. Dan kami keluarkan, dan seorang dosa, selesai ayat itu. Qul law kana ma'ahu, ayat berikutnya, ayat tadi ayat 12 hingga 15. Dalam surah Al-Isra, kata Imam Al-Ghazali, ada 9 ayat semuanya. Ayat yang berikutnya iaitu ayat 42 hingga 44. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtaghaw ila dzil 'arsy sabila. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang musyrikin, law kana mau alihatun, jikalau ada tuhan-tuhan di sampingnya, yakni di samping Allah, sebagaimana yang mereka, yakni orang musyrikin, katakan, niscaya tuhan-tuhan itu akan mencari jalan kepada Tuhan yang punya aras, ini Tuhan yang sebenar, ini Allah, untuk membinasakan dia. Sebab Tuhan ni, dia sifat Tuhan ni, dia tak boleh ada dua. Kalaulah dia dengar saja, dia tengok saja Tuhan lain, katalah boleh mencipta itu, ini menunjukkan bahasanya iradah dia diatasi. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, mustahil adanya dua Tuhan di alam ini. Maha suci dan maha tinggi dia dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang sebenar-benarnya. Jadi maha suci dan maha tinggi Allah daripada segala tomahan ataupun daripada segala sifat-sifat kekurangan yang disandarkan oleh mereka kepada Tuhan yang sebenar. Di antaranya Tuhan ada anak, yang di antaranya Tuhan yang ada sekutu. Itu semua bentuk-bentuk penghinaan kepada Tuhan yang sebenar, yang merendahkan dia. Kalaulah Tuhan yang ada sekutu menunjukkan bahawa dia tak benar-benar kuat, dia tidak benar-benar berkuasa, ada zat yang lain yang lebih berkuasa. Dan ini tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala mengajar manusia untuk mengisbatkan akidah dengan akal. Kerana ini Allah Ta'ala suruh berfikir, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, yang di samping Allah, gamak-gamaknya Tuhan-Tuhan ni dia akan buat apa? Dia kalau banyak Tuhan di alam ini. Jadi ada Tuhan ni tuan-tuan sekalian, dia berkuasa. Dia berkuasa, dan kuasa yang tidak boleh diatasi. Tapi kalau ada dua Tuhan, mana akan ada dua kuasa yang tak dapat diatasi. Jadi tuan-tuan, satu Tuhan akan berkata dia nak buat, satu Tuhan lagi kata dia tak mau buat. Jadi kalau menang mana-mana satu, makna hak satu tu Tuhan, hak satu bukan Tuhan. Mustahil.
suatu perkara itu ada dan tak ada benda yang sama pada satu masa. Macam kita lah. Macam ni kita kata, kamu lahir bila? Saya lahir pukul 2 1 hari bulan 1 tahun 1973 contoh. Lepas tu kamu mati bila? Lepas tu kamu, orang lain tanya pula, dia tanya pula bila seorang yang lain, dia tu mati bila? Lepas tu disebut tarikh yang sama. Pening kawan tu. Dia lahir tahun yang sama, jam yang sama, kemudian dia mati pun tarikh yang sama, jam yang sama. Dia tak akan boleh berlaku. Jadi begitu juga. Kalau satu Tuhan, ada dua Tuhan di alam ini. Satu Tuhan kata dia nak buat bumi ini. Satu Tuhan lagi kata aku tak mau buat bumi ini. Jadi tuan-tuan sekalian, takkan ada lah bumi ini. Tapi realitinya tuan-tuan sekalian, sekarang ni bumi ni ada ke tak ada? Ada. Alam ni ada ke tak ada? Ada. Dan berterusan. Jadi sudah tentu yang mentadbir alam ini hanyalah satu zat saja, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu ada setengah orang dia mempertikaikan kenapa mazhab Asy'ariyah ini amat mementingkan akal. Dipanggil bukanlah menafikan syarak, sebab akidah ni dia ada dua part, ada dua bahagian. Satu bahagian yang perlu diisbatkan dengan hujah-hujah akal, dan satu bahagian lagi mesti dengan hujah syarak. Akal tak boleh terima. Bahagian yang perlu diisbatkan dengan hujah akal iaitu kewujudan Allah. Dan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebahagian bersifat-sifat Allah. Dan sebahagian yang kena isbatkan dengan syariat, dengan wahyu, iaitu al-ghaibiyat. Syurga, neraka, kebangkitan semula dan sebagainya. Jadi tuan-tuan sekalian, ada setengah orang kata, kenapa perlu isbatkan dengan akal kewujudan Allah? Tak disebabkan terus dengan ayat-ayat Quran. Tuan-tuan sekalian, cuba tuan-tuan jawab. Kalau tuan-tuan bertemu dengan orang yang belum Islam, tuan-tuan bertemu dengan orang yang belum Islam, tuan-tuan nak ajak dia kepada Islam untuk yakin pada Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan baca ayat Quran, kita kata kat dia, kamu kena beriman dengan Tuhan yang Maha Berkuasa, yang menjadikan alam ini, Allah Ta'ala. Dia tanya, apa dalilnya? Kamu kata alamnya ada Tuhan dan dia berkuasa. Lalu tuan-tuan baca, dalilnya ialah qala Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, kamu baca tu apa? Ayat Quran. Saya bukan Islam, saya tak percaya Quran. Saya tak percaya Quran. Maka pada ketika tuan-tuan sekalian, satu benda yang bersama dimiliki oleh semua yang nama manusia ini ialah akal. Jadi sebab itu Allah Ta'ala sendiri pun bila berdepan dengan orang musyrikin, Allah Ta'ala tak suruh Rasulullah SAW baca ayat perintah ke ayat yang mengisbatkan Tuhan la ilaha illallah. Tidak. Allah Ta'ala suruh baca ayat-ayat yang boleh menyebabkan mereka berfikir. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, orang hari ini kebanyakan dia panggil aliran akidah ini lain daripada Asy'ariyah, dia tidak menganggap manusia ini perlu menjadi pendakwah. Termasuk kita sendiri. Bila kita akidah Asy'ariyah dan kita tidak berniat untuk menjadi pendakwah, maka apa yang kita pelajari itu kita sendiri pun rasa tak penting. Kita belajar saja sebab ulama tulis kitab macam tu. Ulama tulis kitab begitu. Mana hujah akal begitu. Tapi kita sendiri pun tidak menganggap benda itu penting lagi. Tapi tuan-tuan sekalian, kalaulah kita memang letakkan hati kita bahawasanya kita perlu menyampaikan kepada orang lain yang bukan Islam, kita akan merasakan bahawa apa yang ulama tulis hujah akal itu pun belum cukup. Kita nak kena cari hujah-hujah lain lagi untuk mahirkan kita, supaya kita boleh, orang panggil apa, mengiqna'kan hati
orang yang kita nak sampaikan Islam yang dia belum yakin pada Quran, hadis dan sebagainya. Jadi sebab itu ilmu kalam pada zaman hari ini, tuan-tuan sekalian, dia kena masuk satu lagi hujah akal, iaitu saintifik. Sebab zaman hari ini orang tidak berfikir dengan logik lagi. Logik satu bahagian, dia juga berfikir dengan sains. Sains ni merata, tuan-tuan sekalian. Ya, dalam anak-anak kita ada biologi, ada dia panggil kalau dulu rampaian sains, itu kira orang dirampai semua. Aliran sains saja, ada biologi, ada dia panggil fizik dan sebagainya. Jadi sayangnya, tuan-tuan sekalian, kita masih lagi sebenarnya masih kuat dengan sekular sebenarnya. Jangan anggap bahawasanya sudah tidak ada sekular hari ini. Selagi berlaku pemisahan di antara ilmu-ilmu ini, kerana dalam Islam pada zaman Imam Al-Ghazali, pada zaman Imam Al-Mawardi dulu, sains-sains ni, falsafah ni, matematik ni adalah sebahagian daripada ilmu Islam. Fardu kifayah dia panggil. Dan ulama-ulama dulu, Imam Ibn Sina, Imam Al-Biruni, kitab mereka tulis tu, kalau tuan-tuan tengok Qanun fi Tib, mula-mula buka kitab itu panjang berjela dia puji Allah Ta'ala. Panjang berjela dia sebut dulu, segala puji bagi Allah, Tuhan yang menjadikan alam ini, yang membuka ilmu kepada manusia, dan dia tak akan lupa selawat. Tapi zaman hari ini, tuan-tuan sekalian, anak-anak kita mengaji sains jarang nak jumpa dengan Allah. Nak mengaji sains itu jarang berjumpa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itu nak jumpa dengan Allah Ta'ala ni, tunggu ustaz masuk. Tunggu ustaz masuk mengaji subjek agama Islam. Padahal, tuan-tuan sekalian, kalau tengok dalam Quran, ayat-ayat yang paling banyak sekali ialah ayat-ayat ada 1,700 lebih. Ada 1,500 lebih, iaitu ayat-ayat saintifik ni, ayat-ayat fenomena alam ini. Tapi hari ini sains dipelajari, matematik dipelajari, tidak lagi hendak menyebut lagi nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian langit yang 7, bumi dan semua yang ada di alam di dalamnya bertasbih kepada Allah. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Haliman, Maha Penyabar, iaitu tidak cepat ingin menghukum hamba-hambanya. Sebaliknya dia membuka ruang kepada hamba-hambanya untuk minta ampun. Itu mana haliman. Dan lagi pengampun. Apa makna Allah Ta'ala sebut langit, bumi, semua yang ada di alam ini bertasbih kepada Allah? Tidak ada sesuatu pun, kata Allah, tidak ada sesuatu pun, tak terkecuali, melainkan semuanya bertasbih memuji Allah. Ada dua tafsiran. Satu tafsiran sebagaimana dalam kitab Jalalain, iaitu semua yang ada di alam ini menyebutkan subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Semua ada di alam ini. Cuma manusia saja Allah Ta'ala bukakan dia. Pulang pada kamulah nak tasbih ke tak nak tasbih. Tapi alam ini lain daripada manusia, mereka tidak ada pilihan. Jadi sebab itu, sebagai contoh untuk kita faham ayat ini, ada seorang lelaki, dia datang jumpa Nabi SAW. Dia mengadu, ya Rasulullah, saya ni sering kesempitan rezeki. Lalu Nabi kata kepada dia, maukah kamu aku ajarkan kepada kamu tasbih sekalian makhluk di langit dan bumi, di mana dengan tasbih itulah mereka dikurniakan rezeki oleh Allah. Kalau mereka tidak bertasbih, tidak akan ada rezeki untuk mereka. Lalu Nabi mengajar dia subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Nabi suruh dia baca 100 kali pada waktu pagi.
Ini bagi tuan-tuan yang kesempitan rezeki, bacalah pagi-pagi, insya-Allah rezeki akan main. Tapi jangan duduk di rumah tak keluar pula. Kerana manusia ni Allah Ta'ala, burung pun kena keluar. Cuma Nabi sebut, jika tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulih, jika kamu benar-benar bertawakal kepada Allah, nescaya kamu akan dikurniakan rezeki oleh Allah seperti burung. Allah Ta'ala, Nabi sebut seperti burung. Burung dia tak duduklah seorang. Nabi bagi macam mana burung. Dia keluar pada waktu pagi dengan perut lapar, dan dia pulang petang dengan perut penuh. Yang maknanya dia tawakal pada Allah. Sebab itu burung dia tak ada peti ais. Dia tak ada peti ais. Dia yakin, dia keluar saja pagi itu, walaupun dia tak tahu rezeki di mana, tapi tetap ada. Dia balik dengan perut penuh, siap boleh bagi makan anak-anak lagi. Tapi manusia ni tak pernah, tak habis-habis risau. Kadang-kadang peti air penuh pun dia risau lagi. Jadi sebab itu dia berikhtiar, tapi dia lupa untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertasbih itu satu tafsiran. Satu tafsiran lagi, tasbih dengan makna akur. Bertasbih kepada Allah iaitu tunduk. Semua makhluk yang ada di alam ini tunduk kepada ketetapan Allah, kehendak Allah. Jadi sebab itu mereka berfungsi mengikut sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Mereka mengakui kedudukan mereka sebagai hamba Allah, maka sebab itu mereka perlu akur dengan sunnatullah, dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan sebab itu mereka selamat. Dan manusia ini kalau berperilaku sebagaimana makhluk-makhluk yang lain, dia juga akan selamat, akan berjalan dengan tenteram, aman, damai. Tapi jika manusia menyanggahi syariat Allah, maka pada saat itulah hidup mereka akan porak-poranda. Tuan-tuan bayangkanlah, alam ini berjalan elok saja, tanpa ada percanggahan dan sebagainya. Tapi manusia ini tak habis-habis berperang sama-sama sendiri. Berlaku krisis dalam keluarga pun krisis, dalam masyarakat berlaku krisis, dalam negara pun berlaku krisis. Jadi sebab itu puncanya kenapa? Kerana manusia lupa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang terakhir dalam kemudian ada dua lagi ayat. Walaqad karamna bani Adam, dan sesungguhnya kami telah muliakan anak-anak Adam. Karamna faddalna. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Di daratan kami angkut mereka di atas binatang-binatang kenderaan yang kami ciptakan untuk mereka. Dan di lautan kami mudahkan sampan-sampan, kapal-kapal untuk berlayar. Jadi tuan-tuan bayangkanlah, manusia ini Allah Ta'ala memang bagi ilham kepada mereka untuk mereka gunakan apa saja bahan-bahan yang telah tersedia yang ada di atas muka dunia ini. Jadi sebab itu para ulama menyatakan bahawa manusia ini dia tidak ada alat yang tersedia di tubuh dia. Tidak ada alat yang tersedia di tubuh. Sebagai contoh macam helang. Helang ni dia boleh terbang ke mana-mana dia nak pergi, dia boleh terbang di udara. Dan begitu juga ikan, dia boleh berenang di lautan. Lautan mana dia nak jelajah, dia boleh berenang. Kemudian dia panggil apa? Haiwan-haiwan yang lain ada kekuatan, gajah dan sebagainya. Tapi manusia Allah Ta'ala tak sediakan alat begitu. Tapi Allah Ta'ala berikan akal. Dengan akal ni manusia dia boleh nak jadi apa pun. Dia nak jadi burung pun boleh. Kalau burung dia terbang seorang-seorang, tapi manusia dia boleh cipta alat, dia boleh bawa 500 orang sekaligus. Tapi kadang-kadang dia terlalu yakin alat tu rosak, lingkup 500 orang. Jadi Allah Ta'ala nak mengajar dia, ya, kekuatan Allah kurniakan akal kepada kamu. Tapi pada masa yang sama ada waktu-waktu Allah Ta'ala mengajar manusia, akal kamu tidaklah begitu hebat. Kamu perlu juga untuk tetap kamu kena bertawakal kepada Allah Ta'ala. Jadi manusia dia tak ada
Dia tak boleh berenang sendiri, tak boleh menyelam sendiri, dia cipta kapal selam. Dia cipta kapal. Jadi sebab itu tuan-tuan bersekalian, burung pun kalau nak pergi Mekah, dia boleh terbang, tapi dia nak kena transit banyak kali. Tapi manusia ini Allah Ta'ala izin dia cipta dengan akal dia cipta kapal terbang, tak payah transit. Naik di KLIA terus sampai Mekah. Jadi akal manusia ini satu kejadian yang sangat hebat. Sehingga akan dikatakan akal kita ni, kalau manusia nak buat komputer yang sama kemampuan dengan akal ini, dia perlu buat komputer yang sama besar dengan padang bola. Itu pun belum tentu. Belum tentu boleh dipanggil menyamai akal manusia. Tapi sayangnya tuan-tuan sekalian, manusia memilih untuk menggunakan sedikit saja akal dia ni. Dia bangkit pagi nak makan apa, nasi lemak ke roti canai. Dia bangkit pagi, kemudian saat lagi nak buat apa lagi, nak pergi kerja, tak pergi kerja nak buat apa, nak tidur Ustaz. Kemudian saat lagi nak buat apa lagi, nak tengok televisyen. Dia guna yang tu saja. Dia lupa untuk guna akal ini untuk melaksanakan tugas dia hakiki. Tugas hakiki manusia ni apa dia? Ubudiyah kepada Allah. Jadi bila nak beribadah kepada Allah, kena kenal Allah Ta'ala dulu. Bila nak kenal Allah Ta'ala itu, kena mengaji. Dan kita merasakan bahawa kita sudah cukup kenal Allah Ta'ala. Jadi sebab itu kita sudah tamat pengajian kita tentang Allah. Kebanyakan orang Islam sudah menamatkan pengajian dia tentang Allah. Dia tidak mau lagi mengaji, mengenal Allah. Sebab dia rasa dia sudah kenal Allah Ta'ala. Tapi macam mana kita pernah sebut tuan-tuan sekalian sebelum ini, kita uji diri kita sendirilah. Balik di rumah nanti, ambil satu kertas, kemudian ambil satu pen, kemudian jangan buka buku, jangan buka apa, tuan-tuan tulis. Nabi sebut Allah Ta'ala ni ada 99 nama. 99 nama, tuan-tuan tulis berapa nama yang ada dalam kepala. Tulis. Jangan tanya lagi faham tak faham nama tu, tulis dulu berapa nama yang ada dalam kepala tu, tulis. Rasa-rasa tak sampai 10, pensel dah berhenti, pen dah berhenti. Untuk bahasa-bahasa macam ingat, tapi apa lagi? Makna tak payah tanyalah. Ar-Rahman apa dia, Ar-Rahim apa dia, apa takluk dia, apa fungsinya, nama-nama Allah Ta'ala itu. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan kata saya dah tahu 20 pun terlalu sikit berbanding dengan 99 itu. Disebabkan dengan umur kita yang Allah Ta'ala kurniakan 60, 70, tiba-tiba tuan-tuan sekalian baru kenal takat 10, 20, bermakna kita kena mengaji lagi lah. Kena mengaji. Sebab itu kesimpulannya tuan-tuan sekalian, mengaji tentang Allah Ta'ala ini tak pernah tamat. Kena sentiasa saja mengaji. Dan itulah yang akan memastikan kita mati di atas la ilaha illallah. Kita mati di atas la ilaha illallah. Sebab itu tuan-tuan akan perasan, kalau tuan perasanlah bila kita buka Quran, setiap muka surat itu paling banyak sekali Allah Ta'ala. Setiap muka surat Quran. Itu kelebihan tuan-tuan yang rajin khatam Quran. Itu kelebihan dia panggil. Kelebihan kita yang rajin khatam Quran ni, maka kita akan berjumpa dengan Allah Ta'ala itu banyak kali. Kemudian dan kami beri rezeki, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, yakni halal, yang enak. Dan kami lebihkan mereka, yakni manusia, dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Iaitu manusia ini diberi ilmu, diberi pertuturan, boleh tasbih, boleh boleh mengucap syahadah. Itu yang paling hebat. Tuan-tuan sekalian, yang paling hebat ni ialah manusia ni satu-satunya hamba yang berada di muka bumi ini boleh bersyahadah la ilaha illallah. Siapa yang mula-mula bersyahadah la ilaha illallah? Kalau orang tanya tuan-tuan, siapa yang mula-mula bersyahadah?
bahwasanya tidak ada Tuhan di alam ini melainkan Allah. Siapa? Allah Ta'ala sendiri. Allah Ta'ala sendiri, dia dulu yang mula bersyahadah bahwasanya diri dia itu, dia adalah Tuhan yang Esa. Sebagaimana surah Al-Imran, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu, huwa wal malaikatu. Dia dulu, kata Allah, yang bersyahadah. Kemudian selepas itu malaikat dia. Kemudian Allah Ta'ala kata, dan orang-orang yang dikurniakan ilmu. Ini manusia yang dikurniakan ilmu. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, lidah kita ini Allah Ta'ala bagi kemuliaan, di antaranya ilmu dan juga pertuturan, wa'tidal khalq, dan juga penciptaan yang sama. Sebab manusia ni, kalau tuan-tuan perhatikan makhluk-makhluk yang lain, punggung dan kepala sama bila-bila masa. Binatang, dia berjalan atau banyak kehidupan, dalam banyak kehidupan dia, punggung dengan kepala sama. Tapi manusia ini, tuan-tuan sekalian, dalam banyak kehidupan dia, kepala di atas. Benda yang paling berharga dalam dirinya itu Allah Ta'ala takdirkan berada di atas. Kecuali kalau tuan-tuan dia lena. Lena. Sebab itu lena ni tak boleh banyak sangat. Kalau ikut ulama-ulama Islam, takat 4 jam saja. Tidak pukul 10, kedua kena bangkit dah. Tahajud. Tahajud dia panggil. Bertahajud kepada Allah. Tapi kalau tuan-tuan lena malam 8 jam, siang pula 2 jam. Kira lena banyak, itu berat. Kerana kita banyak keadaan kita itu punggung dan kepala tu sama. Maknanya kita ni menghinakan diri. Jadi sebab itu Allah Ta'ala suruh manusia ni menghina diri pada dia saja. Iaitu kita letakkan kepala ini, logik kita buang, akal kita buang bila kita berdepan dengan Allah Ta'ala. Bila berdepan dengan Allah Ta'ala ni seolah macam diri sudah tidak ada. Dan diri yang paling mulia sekali akal. Tapi orang yang dia tak pernah sujud kepada Allah, itu yang dia jadi sombong semacam tu. Kerana dia rasa dia cerdik. Dia cerdik. Tapi orang beriman, bila dia semayang, dia sujud. Dia tidak pernah di depan mana-mana zat melainkan Allah Ta'ala saja. Dia sanggup meletakkan kepalanya di tanah melainkan untuk Allah Ta'ala saja. Itu menggambarkan bahasanya walaupun kita cerdik, tapi bila berdepan dengan Allah Ta'ala, maka bagi kita yang tidak ada lagi dia panggil yang lebih tinggi melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bersedia untuk patuh akur kepada Allah. Dan ayat yang terakhir kata Allah, firman Allah, wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu syarikun fil wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Dan ucapkanlah ya Muhammad, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Jadi makna keagungan Allah. Alhamdulillah itu as-sana. As-sana al-madhu al-syukru. Tiap-tiap kali tuan-tuan sebut alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, atau alhamdulillahilladzi lam yattakhiz waladan, dan selalu dipanggil para ulama ada yang petua yang ini dibaca sebaik bagi salam. Wa qul alhamdulilladzi lam yattakhiz waladan. Bila sebut alhamdulillah ini ada 3 dalam tu. Yang pertama ialah tuan-tuan memuji Allah. Memuji Allah atas sifat-sifat kesempurnaannya, kerana dialah Tuhan yang maha sempurna, yang memang berhak disanjung, dipuji, diangkat. Itu satu. Yang kedua al-madhu, iaitu tuan-tuan menyanjung Allah atas perbuatan-perbuatan dia. Semua perbuatan Allah, kejadian di alam ini, semuanya adalah perfect, sempurna, ada hikmah, walaupun banyak yang manusia tak tahu. Itu yang ketiga. Yang ketiga terkandung dalam alhamdu ialah tuan-tuan menzahirkan terima kasih. Terima kasih atas nikmat, segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Itu hebatnya perkataan alhamdu. Hebatnya alhamdu. Sebab itu Nabi Allah Ta'ala jadikan ini sebagai kalimah yang mesti diucapkan sentiasa, kerana kita wajib baca Fatihah setiap kali kita salat.
Dan setiap kali berdoa, kalau tak mula dengan alhamdu dan ditutup dengan salawat, maka doa kita itu tidak akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diangkat kepada Allah. Dan bukan pula hina, dia tidaklah hina sehingga memerlukan penolong, dzulli, bahkan dia sentiasa mulia, hebat. Orang hebat ni tuan-tuan sekalian tak perlu ada sekutu, tak perlu ada pertolongan. Dan agungkanlah dia, wa kabirhu, agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Ya, alhamdulillah tuan-tuan sekalian, bila kita orang Islam ni, Allah Taala mengajar kita kalimah untuk mengagungkan dia. Sebab itu ada ketikanya kita sebut la ilaha illallah, ada ketikanya kita sebut subhanallah, ada ketikanya kita sebut Allahu akbar, ada ketikanya kita sebut alhamdulillah, ada ketikanya kita sebut subhanallah, ada ketikanya kita sebut la haula wala quwata illa billah, ada ketikanya kita sebut hasbunallahu wa ni'mal wakil. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, kita dah melaksanakan apa yang Allah Taala suruh, wa kabbirhu takbira. Besarkan Allah, agungkan Allah dengan sebenar-benar keagungan dia. Dan tidak ada ungkapan tuan-tuan sekalian yang dapat memenuhi makna keagungan itu melebihi daripada yang Allah Ta'ala ajar sendiri pada kita. Allah Ta'ala mengajar kita sendiri pada kita. Itulah tuan-tuan sekalian, bila kita masuk Islam saja, bertimpa-timpa nikmat sampai dekat kita. Nikmat hidayah tuan-tuan sekalian, nikmat syukur, nikmat sabar, nikmat, dan paling yang kita nak sekali ialah mati di atas dalam husnul khatimah. Mati dalam husnul khatimah. Bila kita mati saja dalam husnul khatimah, iaitu mati di atas la ilaha illallah, maka nikmat di sana nanti akan menjadi milik kita. Kerana nikmat di sana nanti, di dalam kubur nanti, dan juga bila bangkit nanti, dia bergantung kepada apakah seseorang itu dia mati atas la ilaha illallah ataupun tidak. Sebab itu Nabi sebut, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Sesiapa yang ucapan terakhirnya ialah la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Ucapan ni tuan-tuan sekalian ada dua. Qaulul qalbi, qaulul lisan. Ucapan hati dan juga ucapan lidah. Qaulul lisan, ketika nak mati la ilaha illallah, itu mudah-mudahanlah, tapi tak semualah tuan-tuan sekalian dapat. Kadang-kadang ada yang koma 3 bulan, setahun, 2 tahun pun ada. Bila dah koma tu nak bercakap macam mana? Jadi tinggal satu saja qaul lagi, iaitu qaulul qalbi. Qaul hati ni tuan-tuan sekalian, dia tak pernah berhenti. Walaupun kita tengah lena sekalipun, dalam hati kita itu dia tak pernah hilang apa-apa pun. Sebab itu bila kita bangkit, kalau hati pun hilang, tuan-tuan bangkit tengok tak kenal, isteri tak kenal, suami pun tak kenal. Nak kena tanya balik, kena mengaji balik. Ni kamu siapa? Ni saya isteri. Okey. Ni pula anak. Anak tu ada. Apa yang ada dalam hati dan jiwa, tuan-tuan sekalian, dia tak pernah hilang. Sebab itu bila kita mati nanti pun masuk dalam kubur, malaikat tanya. Nak jawab macam mana, otak pun dah tak ada dah. Dah berhenti dah. Kita bukan jawab dengan otak lagi pada ketika itu. Kita akan jawab dengan roh pada ketika itu. Apa yang ada yang melekat pada roh tidak akan hilang. Tuan-tuan semayang, puasa, mengaji akidah, sifat 20, mengaji apa saja, tuan-tuan sekalian, roh kita rakam. Apa yang dia rakam, dia tak pernah hilang. Dan tidak pernah hilang. Sebab itu orang kata, saya tak ingatlah saya hutang kamu, dia bohong. Dia tak ingat, kata saya tak ingat, kata kamu, saya hutang kamu, dia bohong. Manusia tak pernah lupa. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kecuali kalau dia gila, tak payahlah. Allah Ta'ala akan kira takat dia gila tu sebelum gila tu. Sebab itu kita jumpa seorang tu 10 tahun yang lalu. Kita pernah jumpa seorang 10 tahun yang lalu. Lepas tu tak jumpa dah dia. Bila dia muncul semula, akal kita akan kenal. Kawan ni pernah jumpa ni. Bila ni? Dia cari, dia akan jumpa dalam otak yang dalam. Oh, ingat dah. Jumpa dulu di Johor. Jumpa di tempat sekian-sekian. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian. Jadi kita nak supaya
Dalam hati kita itu, la ilaha illallah itu dia tak pernah hilang. Jadi tuan-tuan sekalian, macam mana nak buat itu? Itu kena bagi ada ilmu lah. Kena bagi ada ilmu, kenal sungguh-sungguh Allah Ta'ala. Jangan kita kata kenal dengan tak kenal sama banyak. Betul ke Allah Ta'ala tu? Contoh tuan-tuan sekalian, dia banyak Nabi ni, Nabi SAW dia banyak bagi contoh dekat kita. Tapi dengan syarat kita kena rajin sikit lah. Tuan-tuan kena rajin baca hadis, buat contoh-contoh tu banyak. Bila berlaku akhir zaman, Dajjal akan keluar. Dajjal akan keluar. Dajjal ini Allah Ta'ala bagi separuh kepada dia tu ada sifat ketuhanan, sifat Tuhan. Mana di antaranya dia boleh menzahirkan keajaiban. Dia boleh hidupkan orang dah mati. Bila ada seorang pemuda itu, bila Dajjal keluar, dia berdepan. Dia tersompak lagi. Seorang pemuda kata Nabi tersompak dengan Dajjal. Lalu Dajjal bunuh dia. Lepas Dajjal bunuh dia, Dajjal hidupkan balik dia. Dajjal kata dekat dia, macam mana sekarang ni? Kamu tak yakinkah lagi bahawasanya aku ni Tuhan? Aku dah menghidupkan kamu. Lalu pemuda ni kata, sekarang ya aku bertambah yakin bahawasanya kamu sebenarnya penipu. Sebab tuan-tuan sekalian, dia panggil sifat Tuhan. Orang yang mengaji sifat Tuhan, sifat sebenar Tuhan, tuan-tuan sekalian, bukan boleh mengadakan keajaiban. Itu bukan sifat Tuhan. Tuhan ni dia benda yang sedia ada. Itu sifat Tuhan. Benda yang esa. Benda yang maknanya zat, dia panggil, bukan benda, dia panggil zat, yang esa, yang sedia ada. Laisa kamitsli syai'. Itu. Tuhan ni tidak sama dengan apa-apa. Itu yang penting di antara sifat Tuhan yang penting, yang membezakan kita dengan agama-agama yang lain. Agama lain dia boleh jelmakan. Kalau dah tercokoh depan mata tu, bukan Tuhan. Bila duduk mana menjelma depan mata tu, dia bukan Tuhan. Sebab itu pentingnya mengaji sifat-sifat Tuhan ni. Kod-kod tuan-tuan sekalian tersompak dengan Dajjal. Tersompak dengan Dajjal, tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan tak kenal sungguh-sungguh Allah Ta'ala ini, tak mustahil tuan-tuan sekalian. Tak mustahil kita akan tak ikut dengan dia. Sebab dia panggil apa? Sebab dia boleh mendatangkan keajaiban. Dan kan mendatangkan keajaiban bukan itu sifat hakiki Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.